Kak Mas ah? InsyaAllah. Tuan satu. InsyaAllah. Saya buka Mas lah tu. Susah nak bercakap. Kau pakai Mas susah sikit lah nak bercakap. Boleh? Jarak lebih 1.5 boleh. Boleh? Okey. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam syamilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idul jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Tutup kipas tak? Kipas. Terbang kitab dana. Disingkap-singkap ya sendiri. Boleh? Tutup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha amradatillah wa qurbi sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Bilal, Tuan Sia, pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah
Kerana sekali lagi malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah Tauhid atau Akidah. Ini kuliah yang kedua kita lah. Selepas PKP ni kita dah masuk fasa yang ketiga ke keempat, tak tahu. Ketiga, fasa ketiga. Bulan pemulihan negara. Harap-harap benda ni akan baiklah insya-Allah. So malam ni kita berada di muka surat 200 39. Okey, 239. Ta'alluq sama' dan basar. Ta'alluq sifat sama' dan basar yang ada pada Allah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin, telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah untuk kita dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi kata musannif, kedua sifat itu tertentu kepada yang maujud. Kedua sifat itu sifat sama' dan basar. Sifat sama' pendengar, basar pelihat, tertentu kepada yang maujud yang ada. Sama ada yang maujud itu wajib atau harus, dengan syarat yang harus itu maujud. Dengan syarat yang harus itu maujud. Kerana ada yang harus tetapi tak maujud. Kerana ada benda yang harus tetapi tak wujud. Contoh mungkin yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dijadikan. Mungkin yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala yang tidak diwujudkan, tidak dijadikan. Seperti berimannya Abu Lahab. Seperti beriman Abu Lahab, maka dia tidak termasuk dalam ta'alluq sama' dan basar. Kerana telah berta'alluq ilmu Allah Ta'ala bahawa Abu Lahab tidak beriman. Kerana telah berta'alluq ilmu Allah Ta'ala bahawa ilmu Allah Ta'ala tu Abu Lahab ini tidak beriman, ataupun Abu Jahal lah. Jahal tidak beriman, Fir'aun tidak beriman, Namrud tidak beriman kan. Sesiapa je lah yang tidak beriman yang ada dalam dunia ini. Jadi benda tu benda mungkin. Benda mungkin, tetapi dia tidak wujud. Dia nak syarat ta'alluq ni, kata benda harus ni ialah benda harus yang maujud. Benda harus yang maujud. Dan satu lagi yang kita kena ingat, sama' basar ni ta'alluqnya bi jami'il mawjudat. As-sam'u wal basar muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Disebut dalam kitab Masan Sanusi. Sama' basar ta'alluqnya dengan sekalian benda yang maujud. Kalau ilmu dengan kalam, ta'alluq dengan jami'il wajibat wal jaizat mustahilat. Sama dengan kalam, ta'alluq dengan sekalian benda yang wajib, benda yang harus, dan benda yang mustahil. Satu lagi, kudrat iradat. Kudrat dengan iradat, ta'alluqnya ala jami'il mumkinat. Ala jami'il mumkinat, di atas segala yang mungkin. Segala benda mungkin. Jadi setiap benda-benda ta'alluq ni berbeza-beza. Kudrat iradat ta'alluq kepada segala mungkin. Kalam dengan ilmu ta'alluq dengan segala wajibat, benda wajib, wal jaizat, benda harus, wal mustahilat, dan benda mustahil. Sedangkan sama' basar ta'alluq dia ala jami'il mawjudat, di atas sekalian benda yang maujud. Sekalian benda yang maujud. Manakala hayat tidak ta'alluq dengan sesuatu. La ta'allaqu bi syai'in. Dia tak ta'alluq pada sesuatu pun. Itu hayat lah. Jadi setiap sifat-sifat ma'ani ini dia ada ta'alluq dia sendiri. Macam tu. Kemudian kita lihat semula. Contoh tadi beriman Abu Lahab, dia mustahil lah. Maka dia tak masuk dalam ta'alluq sama' dan basar. Kerana telah berta'alluq ilmu Ta'ala bahawa Abu Lahab dia memang tak beriman. Itu juga tidak berta'alluq sama' dan basar kepada benda yang mustahil. Kerana tiada wujudnya. Jadi sama' basar tidak ta'alluq kepada benda yang mustahilat.
Yang ditakluk di samak basar ini ialah sekalian benda yang maujudat, benda-benda yang wujud yang terdapat di alam ini. Okey. Baik, kemudian keterangan yang lebih jelas ada dalam kitab Aqidatun Najin. Dalam tetapi mengaji kitab Aqidatun Najin ni dia nampak lebih jelas lah. Di mana huraian-huraiannya lebih jelas. Dia lebih banyak lagi dia punya huraian-huraiannya yang insya-Allah kita boleh faham. Tapi kalau huraian-huraian dalam kitab ni dia agak ringkas sedikitlah. Ringkas sedikit. Seterusnya jalan takluknya lah inkishaf. So macam mana dengan jalan takluknya samak dan basar ini jalannya inkishaf, tersingkap. Kalau di sini sebut terang dan meliputi sesuatu. Inkishaf ilmu tak sama dengan inkishaf samak. Dan inkishaf samak tak sama dengan inkishaf basar. Walaupun ilmu itu ilmu itu kan jalan takluknya dengan secara inkishaf, samak dan basar juga jalan takluknya dengan secara inkishaf, tersingkap benda-benda yang di sebalik hijab, tetapi masing-masing ada perbezaan di antara takluk inkishaf tersebutlah. Macam tu. Disebut oleh musannaf di sini. Inkishaf ilmu tak sama dengan inkishaf samak. Inkishaf samak tersingkap ataupun terbuka, samak tidak sama dengan inkishaf basar. Kerana setiap satu sifat Allah Ta'ala itu punya perincian yang tersendiri. Dan jikalau sama maka terjadilah tahsilul hasil, iaitu dua sifat yang sama bagi zat Allah Ta'ala. Akan terjadi dua sifat yang sama, sedangkan setiap sifat itu berbeza di antara sama lain. Sifat wujud, sifat sama berbeza dengan sifat basar. Walaupun kedua-duanya jalan secara jalan inkishaf. Kalam pula dia punya orang kata jalan pun dia punya cara dan kaedahnya ialah dilalah. Dilalah mana petunjuk. Dilalah ataupun petunjuk. Kalau kudrah ialah ijad menjadikan mungkin ataupun mengadamkan mungkin, mengadakan satu ataupun mentiadakan satu. Itu kudrah. Iradah taksis dia punya fungsi iradah ini ataupun jalannya ialah taksis. Iradah ialah jalannya taksis, ialah menentukan sesuatu. Jadi setiap benda tu ada dia punya perbezaan di antara satu sama lain. Apa kata takluk banyak kali dah ulang lah. Takluk ialah talabus sifat amrul zaid anizat. Takluk ialah menuntut sifat satu perbuatan yang lebih di atas zat. Maksud lebih kurangnya takluk ini ialah pekerjaan tambahan, urusan tambahan ataupun pekerjaan tambahan. Contohnya sama ialah pelihat. Basar ialah sama ialah pendengar, basar ialah pelihat. Apakah pekerjaan yang lebih kepada samak basar? Fungsi dia adalah pelihat lah. Fungsi asalnya duduk pada zat. Fungsi asal dia samak basar ni ialah duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menempel pada zat Allah Taala. Apa pekerjaan tambahannya? Tambahannya pelihat. Dan setiap sifat yang wajib Allah Taala ni dia adalah esa, wahdah. Samak adalah wahdah, esa, satu saja ataupun tunggal yang ada pada Allah. Itu juga dengan sifat basar pun esa, tunggal. Tidak ada berbilang-bilang samak, tidak ada berbilang-bilang basar, tidak ada berbilang-bilang kalam. Tidak ada berbilang-bilang kalam, tidak ada berbilang-bilang tu semua. Sifat-sifat wajib tu semuanya esa, berbilang-bilang. Habis apa benda yang berbilang-bilang? Yang berbilang-bilang itu ialah muta'alaq-muta'alaqnya. Tempat-tempat ta'aluk dia. Tempat-tempat ta'aluk itu yang berbilang-bilang. Macam tu. Contohlah kudrah esa pada Allah, tunggal. Habis yang berbilang-bilang tu pula, berbilang-bilang itu tempat ta'aluknya, berbilang-bilang. Ada orang ni duduk, ada orang ni berbaring, ada orang ni bercakap, ada orang ni tidur, ada orang melompat, ada orang macam-macam lah. Okay? Ada orang tu menyanyi, ada orang tu lelap, tengah mengaji lelap, betul tak? Ada orang tu tersandar je. Nampak?
Asal punca kitanya daripada kudrat Allah, Esa. Kan? Dan setiap sifat yang ada itu, sifat 20 itu, bukan maknanya tafawud. Maknanya ada yang lebih orang kata, lebih ke depan, ada yang lebih ke belakang. Tak ada. Masing-masing sifat yang wajib itu adalah sama aja. Habis itu kenapa disebut wujud satu? Yang pertama, wujud yang pertama, qidam yang kedua, kan? Wujud, qidam, baqah, sampailah yang ke-20 itu, kan? Kaunuhu ta'ala mutakaliman. Kenapa ada sebutan sampai itu? Kan? Kerana untuk memudahkan kita menyebut. Takkanlah kita nak sebut 20 tu serentak dalam sekali sebut. Tak ada. Mustahil kita nak sebut serentak dengan sekali sebut. Tak boleh. Itu sebabnya dibuat terutan begitu, nombor 1, nombor 2, nombor 3, sampailah nombor 20. Kan? Walaupun begitu, setiap daripada sifat tadi bukan maknanya kalam ni, maknanya kalam ni kurang berbanding dengan wujud. Wujud lebih, kalam kurang. Kenapa kalam kurang? Kerana disebut terakhir. Bukan begitu. Bukan makna disebut kalam itu terakhir, bukan makna dia lemah. Bukan makna dia kurang. Kerana sifat qadim yang wajib Allah Ta'ala itu masing-masing adalah sifat yang sama je. Semua adalah qadim. Semua adalah qadim. Kan? Masing-masing kekal dengan qadimannya. Kekal dengan qadim dia. Bukan makna masing-masing ada yang lemah, ada yang lebih. Tak ada. Wujud lebih sebab duduk nombor 1. Kalam kurang sebab duduk last kemudian. Last sekali. Tak ada. Dan setiap sifat wajib ini Allah Ta'ala itu adalah Esa. Tidak ada berbilang-bilang wujud, tidak ada berbilang-bilang kudrah, tidak ada berbilang-bilang qidam, tidak ada berbilang tu, bilang ni sebagainya, tak ada. Habis apa benda yang berbilang? Berbilang itu ialah tempat muta'alaq dia. Tempat ta'aluknya kepada mungkin, kepada manusia, itu yang dia berbilang-bilang. Okey? Sebab ada orang yang bercakap, ada orang berbaring, ada orang tidur, orang tu tak senyap, tak bercakap apa. Tempat ta'aluk itu yang berbilang-bilang. Baik, seterusnya, maka bahagian kerana setiap satu sifat Allah Ta'ala itu mempunyai perincian yang tersendiri. Dan jika sama, maka jadilah tahsilul hasil, iaitu dua sifat yang sama bagi Allah Ta'ala. Apa maksud tahsilul hasil? Maksudnya mengadakan satu benda yang dah ada. Mengadakan satu benda yang dah ada ialah namanya tahsil hasil. Contoh yang lebih kurang paling mudah ialah contohnya menambak laut. Contohnya menambak laut. Ataupun jirus air ke laut. Laut tu dia memang ada banyak air, apa kita nak jirus? Itu dikatakan tahsil hasil, mengada benda dah ada. Benda sia-sia lah. Ataupun menambak bukit. Menambak bukit ataupun menambak gunung. Menambak gunung ialah satu benda yang sia-sia. Gunung dah ada, dah kuat, tinggi, kan, gagah. Contohnya kita nak menambak gunung Everest. Buat apa nak tambak gunung Everest? Memang dia dah sedia ada dah. Allah Ta'ala ciptakan. Itu dikatakan tahsilul hasil, mengada benda dah ada. Benda dah ada, buat apa nak ada? Mustahil lah. Buang ataupun sia-sia saja. Maka bahagian ta'aluknya terbagi pada 3 bahagi. Pertama, ta'aluk suluhil qadim. Ta'aluk suluhil qadim. Ta'aluk suluhi. Macam mana ejaan suluhi? Sad, lam, waw, ha, ya. Ya tak bertitik. Sad, lam, waw, ha, ya. Ya tak bertitik. Suluhi. Qadim lah. Qaf, dal, ya, mim. Qadim. Ta'aluk suluhil qadim. Apa maksud ta'aluk sulul qadim? Patut dan layak bagi Allah mendengar dan melihat akan perkara yang harus yang akan diadakan. Okey, patut dan layak bagi Allah mendengar dan melihat akan perkara yang harus yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim. Macam mana ejaan tanjizi? Ta, nun, jim, zai. Ta, nun, jim. Ta, nun, jim, zayya, tanjizi. Ta, nun, jim, zayya, tanjizi. Mana tembus.
tembus ataupun lulus. Okey. Qadim-qadimlah. Iaitu mendengar dan melihat kepada yang wajib seperti zat dan sifat Allah Taala. Mendengar dan melihat kepada benda yang wajib. Itulah zat Allah Taala. Okey. Kemudian ta'alluq tanzil hadis, iaitu mendengar Allah Taala pada sesuatu yang baharu yang dijadikannya pada setiap ketika dan setiap saat. So mana Allah Taala mendengar suatu benda yang dia cipta. Walaupun dari segi sudut pandang kita tak boleh nak dengar. Apalagi benda tu halus. Benda halus memang tak boleh nak dengar. Kan ada benda-benda yang boleh bergerak secara senyap. Secara senyap kan. Terutama benda-benda yang seperti virus kan, bakteria dan sebagainya, benda yang sangat halus, mereka bergerak. Mereka bergerak dan berkembang. Kan? Mereka bergerak dan berkembang dan tersebar dalam udara contoh kan, ataupun dalam air. Kuat hari dia tersebar. Okey. Ada binatang-binatang yang bergerak, contoh lintah. Lintah dalam air. Tuan dengar tak lintah bergerak dalam air? Tak dengar kan? Macam mana nak dengar? Kan? Pacat bergerak. Pacat bergerak. Tuan dengar tak pacat bergerak? Tak dengar kan? Tapi kalau jumlah dia ramai kita dengar. Pacat tu kalau siapa pergi motong lah, istilahnya motong kan, orang kata kan ada macam pacat yang kasar-kasar kan. Kalau dia kejar kita tu memang terdengar lah dia kejar. Terdengar dia kejar tu kan. Kelang kabut lagi. Apa lagi benda yang bergerak, yang kecil, yang halus? Apa lagi? Cacing. Cacing dalam tanah kan. Tuan dengar tak cacing dalam tanah tu gerak? Tak dengar. Tapi dia wujud tak dalam tu? Ada. Dia wujud dalam tanah. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan, bila dia daripada biji benih tu, daripada asal pertumbuhan tu daripada biji benih. Kemudian biji benih tadi dia bercambah. Pecah dari biji benih itu, maka mula tumbuh tunas kan. Tunas tu asalnya dalam tanah. Maka dia akan naik daripada dalam tanah tu, dia akan tembus tanah tu, dia akan keluar. Tuan dengar tak pergerakan tu? Tak dengar pergerakan, dia tengok dah tumbuh dah. Jadi kan. Jadi ada benda-benda yang kita tak boleh dengar. Semut yang bergerak di dalam gelap. Semut yang bergerak dalam gelap, kawasan gelap, di atas batu yang gelap. Kita dengar tak semut tu? Tak dengar. Tapi kalau jumlah dia ramai boleh dengar lah. Tapi kalau seekor memang tak dengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar, melihat terhadap sesuatu benda yang telah pun dicipta dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik itu tadi ta'alluq sama' dan basar. Jadi sama' dan basar ta'alluq dengan jami'il mawjudat, sekalian benda-benda yang maujud yang terdapat di alam dunia ini. Baik, seterusnya kita masuk ta'alluq kalam. Baik. Sifat kalam itu bertakluk kepada yang wajib. Sifat kalam itu bertakluknya kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda harus. Sama dengan sifat ilmun. Saya dah sebut tadi sifat ilmun, al-ilmun muta'alliqun bi jami'il mawajibat wal jaizat mustahilat. Ilmu tu takluk dengan sekalian benda yang wajib, benda yang harus dan benda yang mustahil. Cuma jalan ilmu tadi ialah inkishaf. Okey, kalam pun begitu juga. Kalam takluk dia dengan sekalian benda yang wajibat dan jaizat benda yang harus, wal mustahilat benda yang mustahil. Tetapi jalannya ialah dilalah. Jalannya ialah dilalah, ialah petunjuk. Mana contoh dia? Contohnya Al-Quran di bawah itulah. Maka takluk dengan qadim ini ialah iaitu telah berkata Tuhan itu ketika azali dengan kalamnya yang wajib seperti innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimus sholati zikri. Okey, ini merupakan ayat Quran. Ini merupakan ayat Quran. Daripada ayat Quran ini dia nak beritahu pada kita, nak menyatakan pada ayat Quran yang kita baca itu ialah bersifat, di segi zahiriatnya dia adalah bersifat
hadis bersifat baharu. Kan setiap ayat Quran yang kita baca itu kan dari segi zahirnya adalah bersifat kalam Allah yang kita baca tu kan dia adalah bersifat hadis. Tetapi kita tak boleh kata Quran tu hadis. Kita tak boleh kata kalam Allah hadis, tak boleh. Kita tetap kata kalam Allah itu misilah qadim. Kan bila kita baca Al-Quran, contohnya ayatnya ayat pertama ni, innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan bersembah melainkan aku. Jadi ayat Quran yang kita baca ini ialah kalamul lafzi. Kalam yang lafzi ini menunjukkan kepada kalam nafsi yang ada pada Allah. Setiap alamul lafzi yang kita baca, ayat Quran kita baca itu kalamul lafzi. Kalamul lafzi ini menunjukkan kepada kalam nafsi yang ada pada Allah. Kalam nafsi yang ada pada Allah yang tidak bercerai tanggal dengan Allah. Tak bercerai tanggal dengan Allah. Okey? Ini kalau kan disebut tadi ta'aluk kalam ini dia ada 3. Satu ta'aluk kepada benda yang wajib. Inilah ayat Quran ni, benda yang wajib. Apa maksud dengan ayat Quran benda wajib ni? Maksudnya Allah Taala tu wajib ada. Allah Taala tu wajib ada dan sembah aku, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'bud ini dah sembah aku. Ini menunjukkan kepada dilalahnya mana wajib. Dilalah menunjukkan kepada mana wajib. Wajib Allah Taala itu wujud. Macam tu. Okey. Kemudian yang mustahil mana? Okey, mana contoh ayat Quran yang menyatakan mustahil pula? Iaitulah ayat Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Fa illam yantahu amma yaquluna la yamassanal ladzina kafaru minhum azabun alim. Maksudnya tuan-tuan, laqad kafaral ladzina kafaru, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata innallaha salisun salasah, sesungguhnya Allah Taala itu 3, Tuhan yang 3 daripada 3 Tuhan. Tuhan yang 3 daripada 3 Tuhan. Jadi dilalah ayat ini, penunjuk ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa mustahil Allah Taala itu 3. Mustahil Allah Taala itu sebab tadi kalam takluknya kepada 3 tempat. Pertama, takluknya kepada benda yang wajib. Yang ayat pertama tadi. Yang kedua, benda yang mustahil. Ni ayat kedua ni. Mana ayat kedua ni bila kita baca, lalu kita faham bahawa Allah Ta'ala ni mustahil 3. Allah Ta'ala ni mustahil 3. Dia mesti esa. Sebab kalau ada 3 Tuhan, apa terjadi? Maka rosak al-alam. Binasa al-alam. Sudah tentu akan ada perbalahan di antara 3 Tuhan. Akan perbalahan pada 3 Tuhan. Okey? Jadi ayat yang kedua yang kita baca tadi ini kata namanya kalamul lafzi. Kalamul lafzi kita baca ini menunjukkan kepada kalamul nafsi yang ada pada Allah. Kalamul lafzi nafsi yang ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga takluk pada benda yang harus pula. Atau yang harus seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi ayat menunjukkan kepada kita, mafhum daripada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kan Allah Ta'ala mencipta alam, mencipta manusia. Dan mencipta manusia ini, mencipta alam ni benar harus bagi Allah. Mencipta alam adalah benar harus pada Allah Ta'ala. Jadi bila ayat wallahu khalaqakum bila kita baca, maka sesuailah tadi yang disebut tadi. Kalam takluk pada 3 tempat. Pertama, benda wajib. Yang kedua, benda mustahil. Yang ketiga, benda harus. Benda-benda harus inilah Allah Ta'ala mencipta kamu ni benda harus. Allah Ta'ala mencipta kamu, menjadikan alam ni harus. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan pun harus bagi Allah. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat pada kamu. Allah Ta'ala tidak berhajat pada alam, tidak berhajat pada diri kita. Tetapi kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang berhajat pada Allah.
Ha. Jadi ayat Quran yang kita baca ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ni ialah kalamul lafzi. Kalamul lafzi yang menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada pada Allah. Kerana kalam nafsi yang ada pada Allah ialah tidak bercerai tanggal. Dia mesti tak bercerai tangan pada Allah. Itu kalamul nafsi yang ada pada Allah Ta'ala yang bersifat qadim. Yang kita baca ni apa? Kalamul lafzi. Al-Quran yang kita baca, kita lagukan, kita taranumkan dan sebagainya. Kita kiraatkan, tajwidkan dan sebagainya kan. Yang kita baca hari, kita baca dalam sembahyang ayat ni, ini kalamul lafzi. Kalamul lafzi dia adalah bersifat hadis. Kalau di segi zahiriatnya adalah bersifat hadis. Cuma kita tak boleh kata kalam Allah itu ialah hadis. Kenapa? Kerana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tetap menyatakan kalam Allah itu ialah qadim. Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di mana Imam Ahmad Ibn Hanbal mempertahankan bahawa kalam Allah itu ialah qadim, bukan hadis. Kalam Allah Ta'ala itu qadim, adalah hadis. Kan disebut dalam kitab Aqidun Najin, cerita kisah Imam Ahmad inilah, di mana Imam Ahmad ini dipukul, seksa, kan? Dan ada lagi lah beberapa ulama-ulama lain. Siapa orang yang pertama menyatakan Quran ataupun kalam Allah itu ialah makhluk? Orang yang pertama yang menyatakan ialah Ahmad bin Abi Daud. Nama lelaki itu Ahmad bin Abi Daud. Dia ni macam kira ulama lah. Kan? Dia ni hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kan? Apa jalan dia menyatakan Quran itu adalah Quran ataupun kalam Allah itu, apa jalan dia menyatakan bahawa ianya adalah hadis? Kerana sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna ja'annahu Qur'anan Arabiyya. Inna ja'annahu Qur'anan Arabiyya. Sungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Kami jadikan Quran itu daripada bahasa Arab. Jadi bila disebut bahasa Arab, sudah tentu dia benar hadis. Bahasa kan lorah. Ya, orang yang terdapat di alam ni ialah bahasa Arab, salah satunya lah. Jadi bahasa atau lorah ni sudah tentu benar hadis. So macam mana kita nak kata dia qadim? Macam mana kata dia adalah benar sifat qadim? Ia terjadilah, orang kata jadilah fitnah lah. Fitnah pada tersebut. Dan ramailah di kalangan ulama-ulama tadi yang telah pun diminta untuk membenarkan kata-kata Ahmad bin Daud ini, supaya mereka menyokong pendapat Ahmad bin Daud, menyatakan Quran ini adalah hadis. Sesiapa yang tak sokong akan ditangkap, akan dibunuh, akan diseksa dan sebagainya. Termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang paling kuat mempertahankan Quran ini ataupun kalam Allah ini merupakan qadim. Malahan Imam Ahmad bin Hanbal pernah diajak berdebat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah diajak berdebat dengan Ahmad bin Abi Daud. Dan kalah Imam Ahmad bin Daud dalam perdebatan tadi. Menang Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi walaupun menang, kan, dia tetap dipukul. Kalau sebut dalam kitab Aqidatun Najin, dia kata maka tiada mengikut ia, maka disuruh pukul akan dia, dan dipukul kira-kira 15 kali, dan putus tali seluarnya, maka jatuhlah seluarnya tadi daripada pinggangnya. Maka memandang oleh Ahmad itu kepada langit, maka tiada sempurna bacaannya melainkan keluar tangan emas mengangkat akan seluarnya. Maka tak terkala melihat oleh manusia demikian tadi, maka mencita-cita oleh mereka itu akan hendak membunuh akan Khalifah Al-Mu'tasim yang ada masa itu. Kan? Maka disuruh berhenti akan pukul, lalu dibawa ke penjara, dan diam dia dalam penjara kira-kira 28 bulan. Nampak? Ahmad dipukul. Lepas tu bila Imam Ahmad pula di penjara,
datang pula seorang macam ulama namanya Ahmad bin Nazar Al-Khazai. Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai juga dia satu pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia mempertahankan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu apa terjadi pada dia tuan-tuan? Dia pun juga. Kan? Dia kata halal darahnya, dia kata. Mana halal darah Imam Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini. Dia kata halal darahnya, maka disuruh bunuh. Maka dibunuh akan dia dan dikerat kepalanya. Dibunuh, dikerat kepala. Azan. Okey. Baru nak cerita. Sikit lagi ya. Kalau tak habis kan kita sambung akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatu sayyidina Muhammad Rasulullah. Kita sambung sekali lagi kisah Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini. Yang mana Ahmad bin Nazar Al-Khazai ini ia cenderung dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia pun diminta untuk menyatakan Quran itu makhluk. Bukan, Quran itu merupakan bukan qadim. Lalu maka dia dikeluarkan satu fatwa menyatakan halal darah dia dan disuruh bunuh. Maka lalu dibunuh orang dan dikerat kepalanya dan digantung kepalanya pada pihak Syarqiyun, pada pihak timur, pada pihak matahari terbit di kota Baghdad selama beberapa hari. Kemudian dipindahkan, disuruh gantung pada pihak Maghrib, belah barat pula. Maka didengarkan dia oleh pada waktu malam, di mana kepala yang telah dikerat tadi membaca La ilaha illallah.
mengucap la ilaha illallah. Dan dia juga membaca surah Yasin. Kepala dia baca surah Yasin. Kan? Dan satu riwayat menyatakan bahawa dia menyebut alif lam mim hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat itulah. Maka menyuruh Harun ialah khalifah masa itu. Harun itu menyurat pada kertas, diikat pada telinganya. Apa yang diikat pada telinganya? Apa ayat yang ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Haza Ra'sul Ahmad bin Khanadar Al-Khazai. Da'allahu Abdullah Imam Harun Al-Wasik billah Amirul Mu'minin ilal qawlu bi khalqillah wa nafi syubhat. Fa'aba illa al-mu'adanah. Fajalallahu binnar. Fajalallahu inna. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah Ta'ala yang nama pemurah panjang. Haza Ra'sul Ahmad. Ini kepala. Haza Ra'sul Ahmad bin Nazal Al-Khazai. Ini kepala Ahmad bin Nazal Al-Khazai. Da'ahu Abdullah Imam Harun Al-Wasik billah Amin Munin ila qawli. Telah menyeru oleh Imam Harun Al-Wasik billah Amirul Mukminin masa itu supaya berkata dengan makhluk Quran kepada dia. Wa nafi syubhat, dan menafikan syubhat. Fa'aba, lalu dia enggan. Surat tadi digantung kat telinga dia lah. Lalu dia enggan menyatakan bahawa Quran itu makhluk. Fa'aba illa al-mu'adadah, kecuali dia engganlah. Mu'adadah ni enggan ataupun menentang. Fa'ajalallahu ta'ala fa'ajjalahu Allahu ila nar. Maka Allah Ta'ala mensegerakan dia masuk neraka, dia kata. Allah Ta'ala mensegerakan dia masuk neraka. Jadi khalifah Harun tadi, Harun Ar-Rasyid, Harun Al-Wasiti billah Amirul Mukminin masa itu, kan, dia minta orang tulis kat kertas, letak kat telinga dia. Ni orang yang kuat menentang tu. Ni kuat menentang ni. Ni masuk neraka, dia kata. Gitu. Okey. Cukuplah sekadar tuan. InsyaAllah dia ada sambung lagi cerita ni, tak habis lagi. InsyaAllah akan datang kita sambung. Wallahu a'lam bissawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fa'na ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'ni tafarruqan ma'suma, tahassana bi zitil jabarut wa tafsamna bi zitil malakut wa tawakkana ala hadzal ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tanbala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.